Buat orang lain gembira, kita pasti juga akan mendapat kegembiraan. Bantu orang lain untuk berjaya, Allah pasti bantu kita pula untuk mencapai kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Beraja kembali dalam rancangan Jom Jadi Orang Baik-Baik di slot Alhamdulillah. Kita pada hari ini akan membincangkan topik baru. Apakah topiknya? Anak soleh ahli syurga. Anak soleh ni yang macam mana? Anak soleh ni. Okey, macam mana anak soleh? Adakah anak soleh yang buruk perangai? Tak ada. Bila sebut anak soleh je, anak yang baik-baik lah ya. Anak yang baik-baik yang berlandaskan Islam lah agama kita. Yang pertama sekali, anak soleh jaga ibadat. Ini nombor satu, hubungan dengan Tuhan. Anak soleh hubungan dengan Tuhan je memang tip-top, jaga ibadat. Solatnya bagus, okey? Apa lagi? Qurannya bagus, akidahnya bagus, kepegangan jati diri sebagai seorang mukminnya bagus. Okey. Anak soleh ini, okey, tak boleh lari daripada ibadat yang sempurna. Ibadat fardu ainnya sempurna, ibadat fardu kifayahnya sempurna. Comel. Ibadatnya sempurna. Jadi nak jadi anak yang soleh, kita kena belajarlah. Kena menuntut ilmu. Untuk mendapatkan ilmu itu supaya kita boleh beramal. Macam mana nak beribadat kalau tak ada ilmu? Beribadat tak ada ilmu, nak beribadat tak boleh. Jadi anak soleh ni dia suka menuntut ilmu. Supaya bila dari ilmu banyak, dia boleh beramal dengan baik. Ibadatnya cantik, okey. Solat dia jaga, dia bangun solat, dia bangun solat subuh, dia bangun solat malam. Ni anak-anak yang soleh ni, tuan-tuan. Okey, kemudian anak soleh ni dia tidak boleh lari lepas pada beribadat, dia tak boleh lari daripada berdoa. Doa. Anak soleh ni sentiasa berdoa. Orang-orang kita perhatikan anak-anak yang soleh ni kan, kalau berlaku susah-susah ni, dia kan terus tanda tangan berdoa. Dalam kereta berdoa, dekat library berdoa, dekat sesi minyak berdoa. Kita perhati, kita cuba tanamkan dalam diri anak-anak kita. Okay? Supaya sentiasa kalau ada susah-susah apa-apa berdoa. Kerana minta dengan Allah, bukan minta dengan makhluk. Okay? Anak yang soleh ni kebergantungan dia kepada Allah ni sangat rapat, sangat kuat. Dia susah-susah sikit-sikit, tak ada menelpon maknya. Ni baru je hantar pergi asrama, baru je undur kereta dah telefon dah, mak. Kan? Baru je pergi hantar asrama, balik duduk tak panas lagi punggung duduk, mak dah telefon. Anak soleh ni dia kebergantungan dia dengan Allah tu sangat tinggi. Jadi kita ajar anak-anak kita untuk jadi anak soleh ini supaya nak minta apa-apa minta dengan Allah, doa. Susah-susah kat dewan makan kena langgar dengan kawan-kawan. Abang Haji ingat dulu sekolah berasrama. Ya Allah, kita kan bawa trail dulu, mana ada sekolah asrama makan dalam pinggan. Kami dulu makan dalam trail besi macam kat penjara tu. Makan dalam trail. Yalah, saya kan pakai kaki palsu. Abang Haji ni kaki palsu jadi licin lah hari tu, licin gergong terjatuh. Satu dewan makan orang ketawa lah. Satu dewan makan tepuk tangan. Jadi anak yang soleh dia pun bangun tadah tangan. Ya Allah, berilah aku kekuatan. Kita ajar anak yang soleh ni tak boleh lagi dengan doa. Jadi bila kita berjaya didik diri kita begitu, kita akan jadi anak yang soleh, yang kuat jati dirinya, daya tahan badannya kuat. Ni tidak sikit-sikit telefon mak, tadi sikit-sikit telefon ayah. Salah sikit cari polis, report polis. Sikit-sikit report polis. Bergaduh benda remeh-temeh pun report polis. Benda-benda kecil-kecil. Bagaimana kita nak jadi seorang individu yang hebat kalau benda remeh-temeh pun kita nak letak dalam kepala? Seorang CEO sebuah syarikat yang besar yang ada pekerja 2-3 ribu orang. Kalau benda remeh-temeh pun dia nak fikir, dia tak boleh jadi CEO. 2-3 ribu pekerja ni macam-macam hal ni. Masalah yang ni anak sakit, yang tu anak kena chickenpox, yang tu nak cuti, yang macam-macam hal seorang bos tu kena fikir. Jadi kalau kita nak jadi orang hebat, benda remeh-temeh jangan letak dalam kepala. Anak-anak yang soleh ni, anak-anak yang hebat ni, dia benda-benda remeh-temeh dia tak letak dalam kepala. Dia doa dia sangat kuat. Sangat. Jadi apa-apa dari itu terus tangan. Dalam kereta, traffic light lambat sikit, nak pergi sekolah. Dia tengok jam dia, dah cepat ni ayah, lambatnya ayah. Lambat dia nak masuk ni ayah. Dah apa sah jam pula hari ni. Terus dia tanda tangan. Ya Allah, permudahkanlah ya Allah. Ayahku bawa kereta. Jadi orang-orang yang macam ni dia sangat hebat jati dirinya. Anak soleh yang kedua, ibadat, solat, doa. Yang ketiga tuan-tuan, anak yang soleh tidak jauh dengan Al-Quran. Hari-hari hidup dia dengan Al-Quran.
Okey, dia ajar diri dia cari Al-Quran, dia menghafaz Al-Quran, dia membaca, dia mendalami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. 3 benda ni, mungkin mengamalkan, membaca, menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Yang nak lagi best lagi, mengajarkan Al-Quran. Subhanallah. Inilah ni yang kita nak ada dalam diri seorang anak kita. Jadi kita nak bentuk anak yang soleh ni, dia kena ada benda-benda macam ni. Dia tidak boleh jauh daripada Al-Quran, insya-Allah. Personality anak yang soleh. Yang pertama, jagalah aurat tu. Anak yang soleh dia jaga penampilan, jaga aurat kan. Sebagai seorang anak yang soleh, kan saya pernah tanya budak perempuan, kenapa rambut merah, hijau, biru, kuning ni? Dia kata jalur gemilang. Ya Allah, adakah patut jawapannya jalur gemilang? Kan? Jadi janganlah macam tu. Jadi anak yang soleh ini, personalitinya kalau kita tengok dia berjalan, memang kita, ya Allah, sejuknya hati tengok budak ni, ya Allah kan. Tengok Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan. Ingat kisah Nabi Yusuf dipulaukan oleh adik-beradik dia dan sebagainya. Kerana apa? Kerana personaliti dia, memang dia dilahirkan Allah Subhanahu Nabi tercantik, terbaik, tersempurnalah subhanallah. Okay? Bentuk personaliti tuan-tuan. Satu hari nanti anak kita akan jadi hebat. InsyaAllah. Biarlah anak kita dikatakan skema pun kadang-kadang budak-budak remaja ni kan, dia pakai baju masuk ke dalam, rambut belah tepi smartnya, pergi sekolah habis kena kutuk. Satu sekolah kena kutuk. Bentuk personaliti. Jangan bimbang. Ni kita hari ni masuk baju ke dalam, dah dengar ceramah hari ni, dah dengar slot Abang Raja hari ni, kita pun mulalah pakai baju masuk ke dalam, kita mula pakai kemas. Pergi je kawan kata sikit je, kawan kata kawan kata kat kita pun terus keluarkan balik baju. Kerana mengikut orang yang kata tadi kan, kita lemah, kita tak kuat jati diri kan. Macam mana nak jadi anak yang soleh? Anak yang soleh ni penampilan dia memang sempurna kan. Sekarang ni kita tengok ini isu yang pakai tudung ni, pakai tudung tapi kan buka ke atas, buka kat bawah, tutup kat atas, macam-macam pula. Jadi confused sudah sekarang. Jadi kita pakai biar sempurna. Personality kita ni personality yang sangat hebat, di mana masa kita pergi orang tahu ni budak yang hebat, budak yang baik. Okey, insya-Allah. Kembali sebentar lagi dalam tips seterusnya bersama Abang Raja dalam slot Al-Ustaz. Alhamdulillah. Bila pergi ziarah orang sakit, kita tengok abah kita bawa buah-buah tangan. Abah kita kalau duduk berbual macam mana, kita anak-anak disuruh duduk macam mana. Jadi kita diajar ilmu bermasyarakat ini. Ilmu ini sekarang ni dah tak banyak dah. Orang kita sekarang tak bawa anak-anak pergi rumah orang sakit ni. Maka apa jadi? Orang-orang zaman sekarang lainlah anak-anak yang tidak mempunyai skill dan kemahiran bermasyarakat. Assalamualaikum, kembali bersama Abang Raja dalam rancangan Jom Jadi Orang Baik-Baik di slot Al-Ustaz. Alhamdulillah, kita sambung perbincangan kita anak soleh ahli syurga. Dan sebentar tadi kita dah bincang tentang ibadat kan, tentang ibadat anak yang soleh ini. Yang kedua kita nak bincangkan tentang ilmu. Anak yang soleh ini, selain daripada ibadat, selain daripada personality, dia suka ke ilmu, cinta ke ilmu pengetahuan. 2 ilmu penting yang paling penting, fardu ain dan fardu kifayah. Anak yang soleh mereka memiliki ilmu-ilmu seperti ini. Jadi kita kalau nak jadi anak yang soleh, tanya diri kita, ilmu fardu ain kita cukup tak? Dah ada penuh tak di dada? Ilmu fardu kifayah kita macam mana? Cukup tak? Antaranya contohnya apa? Mandi jenazah. Okey, solat jenazah. Mak kita satu hari nanti nak meninggal, ayah kita nak meninggal. Kalaulah kita dapat solat jenazah sendiri kan, alangkah bertuahnya mak dan ayah tu. Kalaulah kita dapat mandikan sendiri jenazah ayah kita, ya Allah, hebatnya ya, rasa puas hati betul. Abang Raja ingat lagi masa arwah Abang Raja meninggal dunia, Tuhan bagi kesempatan lah untuk Abang Raja berada di sisi. Dia rasa kepuasan yang maksimal tuan-tuan. Kita dapat mandikan jenazah, kita dapat solatkan jenazah, kita rasa macam ya Allah, ini ayah aku ya Allah. Ya Allah, kau ampunilah dia. Kita usung jenazah, kita turun sendiri dalam kubur. Ya Allah, nasib baik talqin je Abang Raja tak bacalah, bagi Pak Imam bacalah pada masa tu. Jadi tuan-tuan, orang-orang jadi anak yang soleh ini, ilmu fardu ain dan fardu kifayah dia sangat tekankan untuk dipenuhi dalam dada dia. Dia cari, dia belajar. Kita ni tak kadang-kadang belajar ilmu dunia ni sampai lupa dah nak menuntut ilmu akhirat ni. Bukan tak boleh ilmu dunia tu, pergilah menuntut. Bertebaranlah di atas muka bumi ni, carilah dunia, jadilah engineer ke, jadilah apa, tapi taklah bermakna kita kena lupakan terus. Kadang-kadang kita sampai ada master, ada PhD, tapi kita lupa terus nak belajar ilmu-ilmu akhirat ini. Okey, anak yang soleh dia tahu di mana ilmu-ilmu ini ada, nak
nak tuntut, nak ambil kesempatan nak belajar. Sekarang mudah tuan-tuan. Di mana-mana ada orang mengajar agama. Kunjungilah, jadilah anak yang soleh dengan cara memenuhi dada kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Selain daripada ilmu dunia ni ilmu yang kita belajar kat sekolah itulah maksud saya di sini ya. Ilmu yang belajar di universiti, kemahiran. Anak yang soleh ni juga dia ada banyak kemahiran tau. Apa kemahiran yang dah semakin kurang? Contohlah Abang Raja bagi contoh. Kemahiran apa? Kemahiran menguruskan diri, kemahiran apa? Kupas kelapa. Orang dulu-dulu kau nak kahwin kena tahu kupas kelapa tau. Orang dulu-dulu. Apa lagi orang dulu-dulu kemahiran apa? Kalau nak kahwin, kemahiran memasak kalau anak perempuan, mak ayah bukan main. Tapi tidaklah kata kau tak pandai masak tak soleh kat sini ya. Jangan salah faham. Maksud Abang Raja di sini anak yang soleh ini dia sentiasa mencari peluang untuk upgrade diri. Selain pada ilmu yang belajar kat sekolah, teori, dia belajar juga ilmu kemahiran hidup. Tak? Ilmu kemahiran hidup. Sekarang ni kita sibuk tentang kalau di negara kita ni ilmu apa? Sukan memanah contohnya kan. Itu kan sunnah tu, suka-suka sunnah. Anak yang soleh dia memang berminat dengan benda-benda macam ni. Dia belajar berkuda, belajar memanah dan sebagainya kan. Kerana ianya dapat pahala. Anak yang soleh ini ilmu bermasyarakat satu lagi. Ilmu bermasyarakat. Dalam masyarakat apa? Ziarah jiran yang sakit. Ilmu-ilmu ni tidak ada di sekolah, tidak ada di silibus mana-mana sekolah pun ajar. Okey, hari ini kita nak belajar topik ziarah orang sakit. Tidak diajar. Jadi ilmu-ilmu ini ada dalam diri anak yang soleh. Ziarah orang sakit. Bila pergi ziarah orang sakit kita tengok abah kita bawa buah-buah tangan. Abah kita kalau duduk berbual macam mana, kita anak-anak disuruh duduk macam mana. Jadi kita diajar ilmu bermasyarakat ini. Ilmu ini sekarang ni dah tak banyak dah. Orang kita sekarang tak bawa anak-anak pergi rumah orang sakit ni. Maka apa jadi? Orang-orang zaman sekarang lainlah anak-anak yang tidak mempunyai skill dan kemahiran bermasyarakat. Kan? Mulalah kita tidak jadi saling peka dan prihatin. Abang Raja buat misi kemanusiaan kan, pergi menyantuni orang-orang miskin di pedalaman, masuk kampung tengok, jiran sebelah dia, ada orang miskin kampung aku. Ya Allah, dia marah kita balik. Dia tak tahu di kampung dia tu ada orang yang tak makan dah seminggu, dah 2 minggu dan sebagainya. Kenapa? Sifat keprihatinan tidak ada dalam diri. Anak yang soleh, dia ada kemahiran bermasyarakat. Okey? Tips seterusnya, anak yang soleh tidak boleh lari daripada akhlak yang baik. Tuan-tuan, perasan tak sekarang ni? Okey? Nak lalu depan orang tua. Mana nak cari dah budak yang jalan tunduk macam ni. Minta lalu pakcik. Mana ada. Jarang sangat dah kita jumpa orang macam tu. Okey. Kalau zaman dulu kau lalu depan orang. Kau tak tunduk, kau balik rumah, siap kau nanti. Kena denda lah dengan mak ayah. Akhlak yang mulia tuan-tuan. Anak yang soleh ni akhlaknya subhanallah. Apa contoh-contoh akhlak yang mulia yang kita tengok dah tak ada. Selain daripada berjalan tunduk, salam. Bagi salam. Selisih. Assalamualaikum pakcik, Assalamualaikum Pak Lang. Salam dah semakin berkurangan sekarang. Anak yang soleh, dia jumpa selisih orang. Assalamualaikum. Saya perhatikan ada jabatan-jabatan tertentu. Mereka memaksa, mewajibkan selisih bagi salam. Saya kagum sangat. Apa lagi? Antaranya yang selain pada salam, tunduk. Membahasakan diri dengan bahasa-bahasa yang baik. Kan? Bahasa yang digunakan. Anak yang soleh, akhlak je bahasa dia subhanallah. Kan? Lembut. Abang, apa khabar abang? Sekarang dah tak ada dah. Ni dia panggil bro, WhatsApp. Guna bro lah sekarang. Semua bro. Hello bro, WhatsApp bro. Semua jadi macam-macam dah. Anak yang soleh dia jaga tahu bahasa-bahasa ni. Dia membahasakan diri dengan bahasa yang sangat lembut. Dengar pun sedap. Kan, pakcik apa khabar? Okey. Dia membahasakan diri dengan bahasa yang lemah lembut, sopan dan sebagainya. Jika ada apa-apa masalah dia minta maaf. Akhlaknya sangat mulia. Jadi tuan-tuan, anak yang soleh tidak boleh lari daripada memiliki akhlak yang baik. Insya-Allah. Tips seterusnya tuan-tuan. Anak yang soleh, dia jaga kesihatan badan dia. Apa yang Abang Raja nak tekankan di sini je lah. Dia tahu, tubuh badan dia itu adalah hak dia. Nabi bersabda, sesungguhnya bagi Tuhan kamu ada hak atas kamu dan bagi diri kamu ada hak atas kamu. Wali nafsika alaika haqqah. Maknanya Nabi suruh kita jaga diri kita. Apa maksud Abang Raja di sini? Anak yang soleh, dia jauhkan diri daripada bahaya. Kalau main sukan, kan janganlah kau buat sukan-sukan bermotor angkat tayar tu. Tak pasal-pasal, kat bandar ada, kat kampung ada. Kau buat terjun, aku tahulah kau tu berani sangat. Aku tahulah kau tu tak mati, tak lut. Aku tahulah kan, kau darah tu janggut. Kan? Tapi tak payahlah kau duk merempit naik motor laju-laju potong-potong macam tu kan. Tak payahlah. Anak yang soleh dia tak buat benda-benda yang macam tu, yang menyakitkan hati orang, yang menyakitkan diri sendiri. Dan anak yang soleh bila sebut bab-bab macam tu, hindarkanlah rokok. Hindarkanlah ya tuan-tuan, adik-adik di luar sana. Kalau boleh berhentilah. Rokok ni dadah yang paling berjaya. The most successful drugs on earth.
Tinggalkan rokok, boleh tinggal. InsyaAllah boleh tinggal, boleh berhenti. Nak tak nak saja. Okey, nak tak nak saja. Okey, kita jumpa sebentar lagi dalam tips yang seterusnya. InsyaAllah. Kita dah kahwin, kita beli barang, isteri kita sekali balik rumah mak, beg lain. Tukar je, mata mak depan, hai, beg lain pula menantu aku. Kejap-kejap beg lain, kejap-kejap baju lain. Pergi shopping tu, belilah juga untuk mak. Yang paling bestnya, beli yang paling mahal untuk mak. Lebih mahal daripada isteri kita. Bersama kembali dengan Abang Raja di rancangan Jom Jadi Orang Baik-Baik. Okey, pada hari ini kita tak sabar ni, penonton-penonton kita tak sabar nak mendengar tips seterusnya nak jadi anak yang soleh ni, tuan-tuan. Okey, kita dah bincangkan beberapa tips sebentar lagi dan jangan lupa ada banyak lagi tips antaranya. Abang Raja suka kongsilah sebagai anak yang soleh kan. Telefonlah mak tu selalu. Ya Allah, dulu memanglah tak ada telefon, susah. Abang Raja ingat dulu zaman kita belajar dulu mana ada telefon, main surat. Hari ni mak tulis surat cerita tentang adik jatuh kan kat rumah, dia hantar seminggu baru sampai kat kita. Dah sampai surat tu adik dah sembuh lama dah. Kita dah baru menangis dekat Kuala Lumpur. Adik kita cedera. Kan? Zaman sekarang ada handphone, ada telefon, awak dia tak boleh ke nak menelpon mak? Abang Raja kalau Abang Raja sendirilah 2 kali sehari minimum mesti akan telefon mak. Pagi bangun tidur dengar suara mak tu, tanya dia macam mana, nak makan apa hari ni. Gunakan peluang teknologi yang ada ini, okey, untuk kita menyantuni mak kita. Rapatkan diri dengan mak. Doa mak ni subhanallah, tuan-tuan. Dia bertanya pula, ayah. Sama dah ayah dengan mak kita tu sama. Masa call mak tu, janganlah awak asyik call mak je. Bapak duk pendam perasaan kat ruang tamu tu. Nah, seminggu ni kau duk call pada dengar ceramah ni, hari-hari kau call mak je kau nak cakap. Mak aja. Bapak duk pendam perasaan tu kat dapur. Yelah, awak seorang je ada anak. Saya tak ada anak. Yelah. Kan? Lepas tu dia bagi. Anak laki call bapak. Anak laki call cakap dengan ayah je. Dengan mak tak nak cakap. Anak perempuan kau call mak. Kadang-kadang anak perempuan call ayah je. Sampai mak tu jealous. Abang anak perempuan kita ni ada apa? Ya Allah, mak jadi jealous pula luar biasa. Okey, jadi tuan-tuan, call mak, lepas tu call lah ayah juga. Bercakap, berbual sama-sama kan. Janganlah kau duk layan mak je sepanjang masa. Bapak tu kadang-kadang ego tinggi. Dia nak je cakap dengan anak dia. Tapi kerana ego tinggi dia tak cakap. Dia nak cakap. Dia duduk dengar, pasang telinga, besar telinga bapak tu. Tengok dia pergi makan tengah hari, tengok kenapa besar sebelah telinga bapak. Yalah, duduk pasang telinga dengar apa perbualan anak dengan mak dia kan. Jadi bila call tu, call lah bapak, call mak kita sekali. Kalau dua-dua dah tak ada, bagaimana nak berhubung? Berhubung melalui doa anak yang soleh. Jadi kita berhubung melalui doa anak yang soleh. Doakan mak di syurga, doakan mak masuk syurga, doakan mak diampunkan dosa-dosa dan sebagainya. Okey tuan-tuan, hubungan dengan ibu bapa ni apa lagi? Contohnya ni kita raya kan. Kita raya baru-baru ni kita raya, okey? Kita beli barang lah, tak kisahlah raya ke tak raya, kita beli barang. Kita dah kahwin, kita beli barang, isteri kita sekali balik rumah mak, beg lain. Balik rumah mak, beg lain. Tukar je, mata mak depan, hai, beg lain pula menantu aku. Beg tangan tu lah, kejap-kejap beg lain, kejap-kejap baju lain. Mak kita tak beli pun. Kan? Pergi shopping tu, belilah juga untuk mak. Yang paling bestnya, beli yang paling mahal untuk mak. Lebih mahal daripada isteri kita. Barulah best. Ni mak beli kan. Kain yang murah yang RM20 semeter. Kan beli kat isteri kita RM100 semeter. Kan mulalah tak betul tu, tak betul. Kita beli kasut kat isteri kita kan. Beli kasut kat mak, tanyalah. Takkan nanti mak tak suka kita belikan juga, nanti jadi anak derhaka marah kat mak pula nanti kan. Tanya mak. Kadang-kadang mak ni pula kadang-kadang dia tak cakap dia nak. Kadang-kadang kita kena faham-faham sendirilah. Lepas tu kadang-kadang anak yang soleh ni dia terlupa. Dia terlupa nak berbakti dengan mak dengan cara, okey, saya bagi paling mudah sekali. Dengan cara apa? Dengan cara mendoakan mak ayah kita bersungguh-sungguh. Jarang sekali kita doakan bersungguh-sungguh. Doa tu doalah selalu kita baca lepas sembahyang kan. Baca doa yang biasa-biasa, doa mak ayah ni, jagalah dia, ya Allah jaga sebagian dia menjaga aku semakin. Baca benda tu tapi tak masuk ke dalam. Doa sungguh-sungguh tuan-tuan. Bangun malam, solat malam, tadah tangan khusus untuk mak. Ya Allah, panjangkan umur mak aku. Okey, kita buka kepada soalan daripada penonton-penonton yang ada bersama-sama saya pada hari ini. Assalamualaikum Abang Raja. Ya. Nama saya Ali, saya nak tanya, jika sekiranya seseorang itu anak angkat, perlu tak dia
menjadi anak yang soleh kepada ibu bapa kandung dia. Okey. Walaupun dia mak angkat kita, walaupun dia kita dibesarkan oleh mak angkat dan kita mak kandung kita tak pernah bagi duit kat kita, tak pernah tak pernah kisah kat kita, tidak pernah terputus. Begitulah juga dalam bab nikah kahwin, kita tak pernah terputus. Wali tetap mak bapak kandung. Begitulah juga hukumnya dalam Islam. Kita tetap kena jadi anak soleh. Doakan mak kandung kita. Mak kandung kita, mak bapak kandung kita ni, walau dia penjenayah sekalipun, kita tidak ada hak untuk derhaka, untuk jadi anak yang biadab kepada mereka. Kita tetap kena mendoakan mereka, mendoakan kebaikan mereka. Okay? Walaupun dia anak angkat dan orang lain yang besarkan dia, dia tetap kena jadi anak yang soleh untuk mak ayah dan mak bapak kandung dia. Itu yang Islam ajar, yang Nabi ajar. Soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Abang Raja. Okey. Saya Kak Lah nak bertanya mengenai seorang anak lelaki yang mempunyai mertua dan ibu bapa kandung, yang mana harus didahulukan? Okey. Benda ni berlaku hari-hari dalam masyarakat kita. Sampai kadang-kadang jadi kecoh kan. Bila dah kahwin, jadi kecoh. Kelam kabut. Bila bunyi saja mak mertua nak datang rumah, si isteri mula kelam kabut ni. Kelam kabut, cemas, berpeluh-peluh isteri. Ambil cuti kecemasan. Emergency. Cuti rehat khas. Mak mertua nak datang rumah. Kerana kelam kabut ni. Nak prepare, nak masak, takut macam-macam takut. Subhanallah. Akhirnya timbullah hubungan yang tak sehat di antara anak lelaki yang di antara menantu dengan mak mertua. Tuan-tuan, sidang hadirin sekalian, anak lelaki dari segi hukumnya tidak pernah putus dengan mak ayah dia. Dia tetap kena utamakan mak ayah dia dalam keadaan apa saja sekalipun, barulah kepada isterinya. Okey, barulah kepada isterinya. Walau bagaimanapun, kalaulah benda-benda yang disuruh diminta oleh mak bapak dia tu benda-benda yang tak patut, ya Allah, takkanlah kita nak turut juga. Contohnya kadang-kadang mak ni kan, mak bapak kita, mak lelah kita kahwin kan. Kau siapa pernah tengok cerita Nustan? Cerita Nustan selalu tunjuk benda-benda macam ni kan? Cerita Nustan. Okay. Mak ni garang, mak ni jenis materialistik kan. Isteri kita boleh jadi keluar daripada keluarga miskin dan sebagainya. Jadi, kalau benda-benda yang tak patut tu cover-cover lah kan, cover-cover lah. Kita tetap menghormati, patuhi mak bapak kita yang paling utama, berpada-pada tengok keadaan. Kalau ianya tidak melanggar syariat, melanggar syarak, teruskan, tak ada masalah. Tapi kalau tu dah mendatangkan mudarat, kita sebagai ketua keluarga bertanggungjawab pada keluarga kita, jaga isteri kita. Sebab tu tuan-tuan, masa nak kahwin kan, Islam suruh pilih. Pilih yang ada agama. Bila ada agama, isteri kita tak marah, kita lebihkan mak. Kan, isteri kita faham, sebab isteri kita juga akan jadi mak, nanti akan ada anak juga. Tapi kalau isteri kita tak ada faham agama yang kuat, itu jadi huru-hara. Sebab tu Islam kata cari isteri berdasarkan agamanya, tuan-tuan. Nanti hati jadi tenang. Kita pergi rumah mak tidur seminggu pun isteri kita tak marah. Doakan je malam-malam, ya Allah, baliklah suami aku. Tapi dia tak adalah maki hamun dan sebagainya. Bergaduh, betul tak tuan-tuan? Maka sebagai seorang anak lelaki, utamakan mak ayah kita selagi benda tu tidak menyalahi syarak. Jadi anak yang baik dan pandai-pandailah mengemudi rumah tangga. Okay, jangan lupakan terus isteri kita di rumah, kerana itu juga tanggungjawab kita, insya-Allah. Kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Okay, bersama-sama Abang Raja kita jadi anak soleh, ahli syurga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.